Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah susulan mengenai perlawanan, video mengenai perlawanan apa yang telah terjadi di sepanjang perlawanan di antara Sabah FC dan menentang Terengganu, di mana aku akan cuba untuk lebih menyelami secara lebih detail lah untuk benda ni, dan aku akan kongsi dengan kamu 5 perkara yang aku nampak perlu diberi perhatian lah untuk apa yang kita miliki dan apa yang perlu kita perbaiki bagi perlawanan akan datang. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan. Skuad utama kembali. Dengan tersenarainya nama-nama pemain utama Sabah FC bagi perlawanan Terengganu ni telah memberi sinar harapan yang barulah untuk skuad Sabah FC dan juga of course untuk kita selaku peminat Sabah FC ni, di mana kita telah berjaya untuk menidakkan peluang Terengganu bagi mendapatkan lagi 3 mata kemenangan seterusnya di Stadium Likas dengan kita berjaya mengikat Terengganu satu sama. Pada perlawanan tersebut membuktikan di sini keberadaan pemain utama ni memang memberi impact yang cukup besar untuk Sabah FC dan of course untuk perlawanan yang akan datang tidak lama lagi. Tapi ada satu benda yang kita kena tengok di sini yang perlu diberi perhatian juga, kerana walaupun adanya nama-nama tersebut, tapi ada satu benda yang perlu kita fikirkan kembali dan berharap dapat diperbaiki dengan secepatnya mungkin, iaitu baru panas. Jadi ini ada aku sentuh di video ulasan perlawanan untuk menentang Terengganu ni, di mana walaupun turunnya pemain utama di dalam perlawanan menentang Terengganu tempoh hari dan ianya telah memberi impact dan keputusan yang cukup, aku tekan boleh cukup bagus jugalah, at least kita mengelakkan kekalahan di Stadium Likas, di mana pemain-pemain yang aku senaraikan tadi telah lama tidak beraksi dan baru kembali pulih daripada kecederaan. So ini adalah 2 benda yang perlu kita perhatikan di sini, di mana adakah perlawanan menentang Terengganu ni dan tempoh perlawanan seterusnya untuk menentang PDRM tidak lama lagi cukup untuk mengembalikan keyakinan dan cara permainan sebenar mereka. So kita menyentuh mengenai match sharpness dan juga match fitness lah untuk pemain tersebut, di mana aku risau sekiranya belum lagi dicapai dengan masa terkini ianya akan memberi impact lagi untuk menentang PDRM, di mana ini merupakan perlawanan away untuk Sabah FC. So aku amat mengharapkan perlawanan menentang Terengganu itu adalah merupakan perlawanan titik permulaan bagi pemain-pemain tersebut untuk kembali beraksi seperti mana cara permainan yang mereka miliki dan mereka tampilkan sebelum ini, dan membawa keputusan yang kita inginkan pada perlawanan yang akan datang. Pedro sahut seruan. So bercerita mengenai pemain yang sudah lama tidak beraksi untuk Sabah FC, kita juga memiliki satu pemain yang baru sahaja beraksi bersama Sabah FC. Debut pertama itu pengganti Roman Mercado, Pedro. So ini adalah merupakan satu bilang orang impact yang cukup besar lah untuk Sabah FC, di mana kalau kamu tengok video aku mengenai ulasan mengenai Pedro ni, aku sendiri mengatakan yang kurang yakin dengan beliau, dan bila aku baca di ruang komentar ramai juga yang bersependapat dengan aku lah, tapi ramai juga yang menganggarkan beliau ni boleh mengganti Roman Mercado, dan beliau telah menyahut sabaran tersebut dan membuktikan yang beliau ni adalah merupakan pengganti yang cukup layak untuk bersama Sabah FC bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Roman Mercado, dengan berjaya menjaringkan satu the only goal lah untuk Sabah FC pada perlawanan tersebut. Dan kalau kita tengok pula cara permainan Pedro ni, walaupun ianya berbeza daripada apa yang dimiliki oleh Roman Mercado, tapi Pedro mempunyai kelebihan tersendiri, mempunyai kemampuan tersendiri, dan ianya perlu diberi masa lagi. So again, ini 2 impact yang kita nampak sini, itu pemain lama kita yang baru beraksi, yang sudah lama tidak beraksi, perlu kembali mencari mendapatkan kembali cara permainan mereka, menyesuaikan diri dengan taktikal yang diberikan oleh OKS, dan perlu mencari keserasian pula dengan penyerang baru Sabah FC ini. Jadi merupakan satu kerja yang cukup banyaklah untuk pemain Sabah FC, dan of course untuk Pedro sendiri pula. Tapi dengan jaringan tunggal yang dilakukan oleh Pedro ni, yang merupakan satu jaringan yang cukup penting untuk memberikan impact dan juga keyakinan bagi Pedro menerajui perlawanan yang seterusnya. Dan aku mengharapkan ada lagi
impact ataupun sumbangan yang boleh diberikan oleh Pedro kepada Sabah FC bagi perlawanan yang akan datang. Kesilapan berulang. Out of benda yang positif aku share dengan kamu tadi, ada satu benda yang aku agak sakit hati jugalah bila aku tengok pada perlawanan tersebut, di mana kesilapan yang berulang aku maksudkan di sini adalah cara gol yang dilakukan oleh Terengganu pada perlawanan tersebut adalah sama seperti mana cara gol yang telah dilakukan oleh mereka pada perlawanan sewaktu menentang Sabah FC bagi saingan Piala FA tempoh hari, dan beberapa pasukan lain di saingan Liga Super ni juga melakukan cara gol yang serupa yang telah dilakukan oleh Terengganu pada perlawanan tempoh hari. Jadi ini merupakan satu benda yang agak merisaukan untuk aku, kerana ia adalah merupakan bilang orang kalau sudah kena ketuk 2-3 kali, kenapa tidak sedar-sedar lagi? Lebih kurang macam tu. So, gol tersebut, kalau kita saksikan ulang tayang tersebut, ia adalah against 6 lawan 3. 3 pemain Terengganu, 6 pemain Sabah berada berhampiran di dalam kotak T, dan tidak ada kawalan yang sebaiknya dilakukan oleh pemain Sabah FC bagi mengelakkan gol yang dilakukan oleh Akin Adi, kerana Akin Adi langsung tidak dikawal untuk membuat percubaan tersebut, dan inilah merupakan satu kesilapan taktikal man marking yang tidak sempurna dan ketidaksefahaman dan juga tiada komunikasi yang cukup bagus dilakukan oleh pemain Sabah FC sewaktu bertahan menyerang serangan yang telah membuahkan hasil kepada Terengganu pada perlawanan tersebut. Tapi walaupun aku cakap adalah merupakan satu kesilapan yang besar, ada satu benda yang menarik juga hasil daripada perlawanan tempoh hari, dan ianya ialah taktikal baharu. Aku nak pasti sebenarnya benda ni taktikal baharu kah ataupun sudah lama sebenarnya berlaku, cuma kesempurnaan taktikal tersebut baru dicapai untuk perlawanan menentang Terengganu ni. So aku nak pasti. Tapi apa yang dikatakan oleh pengulas pada perlawanan tersebut, dan aku pun nampak jugalah apa yang ditampilkan oleh Sabah FC adalah betapa kompaknya di antara defender Sabah FC dan juga midfield Sabah FC pada perlawanan tersebut, membuatkan agak sukar untuk pemain Terengganu membuat penetration di bahagian third Sabah FC pada perlawanan tersebut, dan ini telah dilakukan bagi aku dengan cukup jayanya pada perlawanan tersebut, di mana ianya bilang orang dikekalkanlah di sepanjang perlawanan. Again, walaupun ada satu kesilapan yang sepatutnya tidak berlaku telah dilakukan, tapi again itu adalah merupakan satu benda yang cukup positif untuk Sabah FC sekiranya boleh diterapkan pada perlawanan seterusnya, ataupun mungkin ini adalah taktikal yang digunakan apabila menentang pasukan yang berada di top 5. Kerana kita, seperti mana aku katakan, kita tahu kemampuan Terengganu ni, mereka mempunyai beberapa pemain baik tempatan dan juga import yang cukup bagus untuk membuat ball progressing dan juga membuat hantaran-hantaran yang cukup tepat, tapi berjaya ditutup ruang tersebut bagi mengelakkan Terengganu membuat serangan bertarik arus pada perlawanan tersebut. Seperti mana aku katakan juga, pada perlawanan tu ia merupakan satu perlawanan tempo yang cukup perlahan dan kedua-dua pasukan bermain dengan berhati-hati. Aku yakin ini kerana taktikal yang telah dilakukan Sabah FC bagi mengekang kemarahan yang cuba dilakukan oleh Terengganu, dan seterusnya juga ia memberi impact yang positif untuk Sabah FC lah, kerana pada perlawanan tersebut kita adalah pasukan yang mendahului, yang mendapatkan gol pertama untuk again mengelakkan kekalahan pada perlawanan tersebut lah. Jadi itu dia guys, 5 perkara yang aku ingin kongsikan pada kamu yang aku lihat telah terjadi dalam perlawanan ni. Ada yang positif, ada yang negatif. So apa yang positif tu aku harapkan dapat dikekalkan untuk perlawanan seterusnya. Bagi yang negatif tu again perlu diperbaiki, perlu dielakkan sekali lagi daripada berulang, yang boleh memberi bilang orang hukuman kepada kita sekiranya benda tersebut berlaku sekali lagi. So itu adalah perkongsian aku. Aku ingin mendengar pula pendapat anda, perkongsian anda pula, pemerhatian anda daripada perlawanan yang telah berlaku pada tempoh hari. Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.